Baik, terima kasih Puan Lina. Okey, tuan-tuan, kita mulakan kelas kita untuk muhadharah petang ni dengan doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pertama-tama saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Datin Raja, pengasas Harian Cekiro Art Center yang memberikan peluang kepada kita untuk berkongsi dengan tuan-tuan. Juga tak dilupakan Puan Lina, Puan Liza, Puan Ros yang menguruskan kelas online kita. Baik, untuk kelas sesi ke-15 dengan tuan-tuan petang ni, ya, kalau kita lihat pada ayat ke-10 ni, ya, iaitulah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dahululah, ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, ayat 10 surah Al-Baqarah, ya. Mungkin hari ni, ya, mungkinlah dengan tuan-tuan, ya, saya tak mampu rasanya nak bincang penuh untuk ayat 10 ni sebab agak kalau kita bincang selapis, maksudnya selapis macam tu, bolehlah kan dalam 20 minit macam tu cukuplah kan. Tapi sebab kita nak bincang in depth, ya, kita nak bincang dalam supaya apa? Supaya ada part yang sebenarnya tuan-tuan dah boleh nampak dah, ya, kita dah 15 kali kita ataupun 15 minggu dah kita belajar. Jadi saya nak ambil peluang lah, maksudnya kita nak cuba bincang perlahan sikit, dan kita nak cuba bincang mana part yang belum pernah kita bahaskan. Macam contoh, ya, okey, di awal ini, okey, kita nampak ada perkataan, ya, ataupun ada rangkai kata fi qulubihim marad, ya, fi qulubihim maradun. Ini untuk makluman tuan-tuan lah, ya. Ulama lughah, ya, ulama bahasa pecahkan ayat ni, ya. Kenapa dia pecah-pecahkan? Supaya kita tahu i'rab-i'rab perkataan dan supaya kita faham makna di sebalik yang disebut, ya. Itu sebablah kalau kita baca sebenarnya, ya, kita boleh stop sampai kepada perkataan marad, ya. Lepas tu tuan-tuan boleh sambung sampai kepada perkataan ya, kita kata sampai kepada mungkin kalimah maradah, macam tu. Dan selepasnya walahum sampai yakzibun kita boleh anggap sebagai kita kata ayat yang seterusnya lah ataupun ayat yang lain. Macam tu kita boleh pecah-pecahkan. Itu sebablah sebenarnya bila tuan-tuan belajar bahasa ni kita boleh tahulah kat mana tempat kita nak waqaf kan, ya. Pada perkataan marad ni kita boleh waqaf, ya, pada perkataan maradun, ya, pada perkataan maradah. Sebab kenapa? Sebab kalau kita baca fi qulubihim maradun, itu dah kira ayat yang sempurna. Fazadahumullahu marada, ayat yang another ayat yang sempurna. Dia macam tu. Yang tahu sempurna tak sempurna ni tuan-tuan, kalau kita sedikit kita nampak dia punya maksud. Saya tunjukkan satu. Kenapa saya kata kepada ibu-ibu ayah-ayah yang dengar petang ni kan, kita kata kenapa, ya, sampai kepada kalimah maradun ni, kenapa kita kata boleh kita nampak fi qulubi maradun tu kita kira satu ayat. Okey.
saya tunjukkan sedikitlah, ada tak? Saya tak pastilah tuan-tuan, sebab modul ni saya kita buat ya, then kita buat tu maksudnya tak pastilah lengkap ke ataupun tidak kan, tapi seboleh-bolehnya saya dah masukkan mana-mana formula yang penting untuk kita gunakan dalam kelas Quran Arabik kita. Baik, apa formulanya? Okey, saya nak tunjuk satu ya. Ni. Mohon maaf tuan-tuan, tak berapa baik dia punya dia punya modulnya. Kejap ya, saya buka kejap yang modul saya. Kejap ya. Saya ambil waktu tuan-tuan sikit. Ini modul ni. Sebab modul ni tak berapa nampak pula. Dia tak kat sini. Dia kat desktop sini. Okey, kejap ya, saya cuba nak share dengan tuan-tuan. Okey, tak apalah kot. Guna saja modul yang ada ni. Okey, kat sini tuan-tuan boleh semak pada modul ya. Saya mohon maaf tadi ada gangguan sikit. Internet saya tak berapa okey. Cuma pada perkataan ataupun pada pada Word ni ya, ataupun pada PDF ni, saya ada tuliskan sedikit formula yang kita nak bincang ya, iaitulah formula nombor 21 dengan kita kata 22 di sini ya. Sebab kenapa saya kata fi qulubihim maradun ni kira satu ayat. Okey, kita terjemah dahululah ya. Okey, fi ni maksudnya kita kata dalam lah kan, ataupun di dalam. Okey, haraf jar macam yang kita belajar. Then kita nampak selepas ni ada perkataan qulubihim. Okey, qulubihim. Jadi kalimah qulub ni sebenarnya ini untuk makluman tuan-tuan ya. Kalimah qulub kat sini kita akan kata maknanya macam cakap Melayu lah. Kita kata kalbu. Rasanya sebelum ni dah ada bincang sedikit minggu lepas pun ayat yang ke sebelum ni kita ada bincang lah, tapi sedikit, tak adalah kita bincang penuh ya. Cuma ini maklumat lah ya, qulub ini ya, kita kata kalimah qulub. Kalimah qulub ini sebenarnya dia adalah plural ya, adalah bentuk yang kita kata banyak. Okey, kita kata banyak. Sebab kenapa? Saya tunjuk pada tuan-tuannya dia punya contoh. Mana ya? Saya punya ni. Sekejap. Ni ke Kamus Al-Ma'ani? Ni. Maaf ya tuan-tuan. Okey, Kamus Al-Ma'ani. Saya nak share sikit. Okey. Cuma untuk makluman lah ya, saya cuba tulis satu pada tuan-tuan nak kasih kita nampak. Ya, betul ke Ustaz bahawa kita kata perkataan qulub itu dia sebenarnya berbentuk plural ya, berbentuk kita kata jamak ya, apa buktinya? Okey. Kalau kita tulis satu ya, saya biasa guna Al-Ma'ani ni tuan-tuan. Tuan-tuan type je dalam web Al-Ma'ani ni, kita boleh jumpa. Ya, saya tunjukkan bahawa qulub ni hati-hati ataupun jiwa-jiwa. Dia banyak. Ya, dia kita kata bentuk banyak. Okey. Tuan-tuan nampak tak kat sini? Dia dah tulis siap-siap dah. Okey. Yang kita ada highlightkan ni, qulub jamak. Jamak bermaksud plural, ya, banyak. Dia masuk pada area. Okey, dia masuk pada area yang ini. Okey, pada space yang inilah, pada area yang ini. Okey. Jamak taksir. Ya, dia bentuk banyak. Namanya jamak taksir. Satunya apa? Kalau satunya ya, kalau dia punya mufrad, dia punya satu, Arab sebut macam Melayu, kalbu. Ya, tapi Arab qalb ya, kaf tuan-tuan, qalb. Okey, qalb. Yang ini. Okey, qalb. Ya. Jadi apa buktinya? Okey, apa kita kata dia punya proof kan? Ni ya. Qulub, hati-hati, jiwa-jiwa, satu bentuk isim ya, kita faham ini kalimah isim.
sebab macam biasalah ya, baris bawah, lepas haraf jar, perkataan tu alif lam tiada, dan tanwin tiada, kita kata dia mudhaf ya. Jadi ini kita kata satu pengulangan kepada kita, dan kita tahu bahawa qulub ini mufradnya ataupun kita kata tunggalnya adalah qalb ya, qalb. Melayu tu kalbu ya, kalbu. Tetapi kalau Melayu sebut kalbu tu tuan-tuan ni, dia sepatutnya qaf, qalbu. Sebab kalau kalb tu itu kalau Arab, kalau kalbu dia kaf kan. Kaf ya, kaf lamba. Kalau Melayu sebut kalbu lah, Arab kaf, dia bukan makna hati, dia makna anjing kalau kalb ni. Tapi yang hati tu kalau qaf, qalb. Kalau kaf, kalb, anjing. Okey, jadi itu maksudnya dia punya fonetik, dia punya suara tu main peranan lah untuk kita nak tahu kan makna sebenarnya. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat ya macam tadi saya kata qulub ini jamak plural daripada qalb. Satu hati, qalb. Ya. Kalau kita kata pada tuan-tuan kan contohnya lah ya, kita cuba praktis sikit. Okey. Satu hati, ustaz, satu jiwa, kita sebut mufradnya qalb ya. Kalau dua macam mana? Ya, dua, tuan-tuan ambil saja ani ni. Ya, ani ni dengan aini. Masukkan qalb ni dalam ani. Ambil qalb tu attach dengan ani. Mudah tak nak menyebut dua buah kitab, dua buah apa, dua itu, dua ini. Ambil yang versi mufrad, qalb, hati ataupun jiwa, ya, then lekatkan dengan ani, dapatlah qalbani. Itu sebab tuan-tuan dengar apa contohnya kita bacakan ya, raka'ataini, kan dua rakaat kan, raka'ataini, sebab dia masuk yang ini, yang taini ni ya. Kalau satu rakaat kan tuan-tuan sebut rakaah kan, kalau kita apa solat witir ke apa kan kita sebut ya, rakaah ya, rakaah wahidah kan, satu rakaat. Kalau dua, rakaatani, rakaataini, dia main kat sini. Jadi berbalik kepada qalb tadi, saya tak mau bincang luar ya. Cubalah nak fokus dengan tuan-tuan. Sebab kadang-kadang apa kita bincang luar sebab banyak sangat nak share dengan tuan-tuan. Kadang sampai terlepas nak bincang ayat kan. Okey. Jadi kita kata kalimah qalb ni kalau duanya kita kata qalbani ya, ataupun qalbaini. Itu dua hati, dua jiwa. Dia macam tu je. Macam contoh muallim ni tuan-tuan faham kan? Maksudnya kita kata guru ataupun teacher kan. Kalau dua, muallimani, muallimaini. Ni kita kelas asas, jadi saya lebih tekan pada asas lah ya. Kalau banyak tu tuan-tuan, dia tak disebut jamak salim, dia bukannya qalbuna ke qalbina, tapi qulub. Ada cara je. Bila waktu kita nak guna jamak salim plural, bila waktu kita nak guna jamak taksir yang versi plural jamak taksir. Tapi kalau sangat nak mudah faham kan tuan-tuan, fahamkan yang rakaah tu. Melayu sebut rakaat, ini perkataannya ya, rakaah. Kalau rakaah tu satu. Sebab macam yang tuan-tuan faham, kalau isim tu hujungnya attach dengan ta kan, macam muslimah kan seorang, mukminah kan seorang, kan maktabah kan satu perpustakaan, madrasah kan satu sekolah. Isim ada ta tu dia mufrad, dia satu. Kalau dua tu tambahkan tani, rakaatani, rakaataini. Nampak tak? Tu sebab kita baca rakaataini, dua rakaat. Cuma kalau mungkin tuan-tuan tanyakan, okey, tadi sempat dengar ustaz kata qalbani, qalbaini, rakaatani, rakaataini, ada beza ke? Contoh qalbani dengan ani dengan qalbaini. Ada beza ke rakaatani dengan rakaataini? Itu kemudianlah kita bincang dengan tuan-tuan. Ya? Okey, baik. Habis bincang tentang perkataan daripada sudut kita kata gender ya, muzakkar, muannas sedikit dan bilangan ya, mufrad, musanna, boleh cek pada notah ya, muka surat 11 kalau tak silap saya, 9. Okey, baik.
Apa makna ya fi qulubihim tadi? Ya, di dalam ya hati-hati ataupun jiwa-jiwa mereka. Ya. Mereka ni siapa? Ya, mereka ni tuan-tuan faham yang him ni kan? Yang asas tu harapnya tuan-tuan dah nampak lah. Kita dah minggu ke-15 ni tuan-tuan. Ya, jadi harapnya dah orang kata bukanlah sampai nak tahap pandang tu dah tahu kan, tapi at least boleh nampak lah. Kalau tuan-tuan tak nampak tu check. Check kita punya apa, kita punya nota cepat-cepat. Okey, pelan-pelan tuan-tuan buka. Okey, yang ini. Okey, jadi dia masuk pada inilah kan. Ini dia hum kan, macam kenapa pula ada perubahan kan daripada kita kata hum, kenapa berubah kepada him pula kan? Kenapa dia punya kita kata apa? Hanya berubah baris. Kan sedangkan kalau tuan-tuan perasan, ada kita jumpa 3 kan. Ya, 3 hum dalam ayat sekarang semuanya dhamir mutasil. Kata ganti nama yang kita kata melekat. Okey? Jadi maksudnya kalau kita perhati ya, fazadahumullahu marada ya. Ya, walahum. Okey? Kalau kita lihat maksudnya di sini ada 3 lah ya, ada him. Tapi lagi satu humu ya, lagi satu hum ya. Cuma yang kita faham semua-semua itu asalnya adalah hum, dia punya asal. Ya, asalnya adalah hum. Baik. Kalau kita tahu dia punya asalnya hum, kita perlu carilah. Kita perlu cari dia punya kita kata sebab kenapa dia berubah. Ya, kenapa dia berubah. Dia berubah ni tuan-tuan daripada hum ya kepada him. Apa sebab? Kita pernah share sebelum ni. Kalau sebelumnya ada baris bawah ya. Ni. Sebelumnya ada baris bawah. Maksudnya kalau tuan-tuan nampak hum tu, ya, makna hum ni mereka ya, dia boleh berubah kepada him. Dia 2 sebenarnya. Satu kalau sebelumnya ada baris bawah kan ya, qulubi bi ya, him, ataupun kalau sebelumnya ada ya baris mati. Ya, ada ya baris mati. Itu sebablah tuan-tuan nampak ya yang hum kat tengah-tengah ni yang kita highlight warna kuning ni ya, dengan hum ini dia hanya tak berubah. Betul. Hanya tetap dhammah. Sebab humu tu lepas zada dan juga hum lepas lahum, dia sebelumnya bukan baris bawah. Tetapi him ini dia berubah daripada dhammah kepada baris bawah. Nah, sebab sebelumnya ada baris bawah. Kaedah memang macam tu. Kena pegang. Bukan hum saja ya, alang-alang bincang tu fahamkan ya. Yang hu ni boleh berubah kepada hima, yang huma boleh berubah kepada hima, yang hum boleh berubah kepada him, yang ha dia tetap, yang huma mereka berdua perempuan boleh berubah kepada hima, huna boleh berubah kepada hina. Apa sebab? 2. Kalau sebelumnya ada ya baris baris mati, ataupun kalau apa tuan-tuan, sebelumnya ada ya ada baris bawah. Itu sebab kadang-kadang tuan-tuan dengar, bukan kadang-kadang lah, selalu kan kita baca ya, dalam surah Al-Fatihah tu siratal ladzina an'amta alai. Ya, saya bulat ni alai ke atas, alaihim hanya berubah. Tu ya, kena pegang. Ya, jauh mana belajar, yang asas kena nampaklah. Baik. Kemudian kita kata kalimah ya, kalimah maradun ya. Tuan-tuan, saya nak bawa kepada satu perbincangan yang menarik ya sebenarnya. Perbincangan apa? Baik. Kalau kita kata kepada tuan-tuan ya, okey. Kalau kita kata contohnya perkataan maradun yang warna kuning ni ya, lepas qulubihim dengan marada, agak-agak tuan-tuan dua-dua makna tu sama tak? Ya. Kita tak boleh kata yalah ustaz, satu i'rab hujungnya dun tu dengan dhammah kan, lagi satu dhannya dengan fathah, mungkin maknanya beza kot. Ya. Makna tu kalau tuan-tuan makna secara kasar tu, makna umum dia sama. Maknanya apa? Allah kata ya, mereka kat sini fi qulubihim, mereka kat sini refer kepada siapa? Refer kepada orang-orang kafir, orang-orang yang munafik.
yang minggu lepas kita bincang dengan tuan-tuan, yang apa yang kita kata, ya sifat orang munafik tu, ya mereka hendak menipu Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Ya, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Kan, jadi him kat sini refer kepada orang-orang munafik, ya, orang-orang kafir yang bersifat munafik. Baik. Jadi bila kita kata macam tu, kita nak tahulah, kan. Okey, maradun dengan maradon ni kenapa dia baris? Kenapa dia ada tukar baris? Sebab kita kelas bahasa Arab tau, tuan-tuan. Jadi itu yang kita beri penekanan. I'rab. Ya, kenapa tak satu maradun, lagi satu maradon, ya. Mimnya di awal ni janganlah tuan-tuan pening, ya. Yang mim di awal tu dia sabdu. Yang sabdu tu kita boleh just kita buangkan saja ataupun kita gugurkan. Sebab kenapa? Yang sabdu itu, ya, yang sabdu itu dia lebih kepada tajwid. Macam yang saya pesan sebelum ni, kita belajar, tuan-tuan jangan peliklah. Kita cuma tulis yang huruf asal, yang baris asal saja. Macam mim tu sepatutnya saya buangkan sekarang lah, yang sabdu tu. Biar tuan-tuan nampak sebenarnya ini dia punya kita kata baris asal. Saya tunjuk pada tuan-tuan, ya. Kenapa kita kata macam tu, ya? Kalau kita tulis contohnya lah, saya tak pastilah kamus ni dia tunjuk ke tak, ya, dia punya baris. Tapi kalau tuan-tuan lihat, ya, baris dia yang mim tu dia baris atas je. Kan, ya? Mim tu dia simple je, dia kita kata baris atas. Ya. Memanglah mim tu kita kata apa? Dia adalah baris-baris lain, cuma dia secara asasnya tuan-tuan akan nampak dia baris atas. Ni, ya. Ni okey, mimnya baris atas, ya. Mimnya ni ini. Ni bukan. Okey, ni pun bukan. Okey, dia sebenarnya kalau tuan-tuan perasan kat sini, ni. Ya, memanglah tadi tuan-tuan nampakkan ustaz ini isim mimnya nampak macam ada dhammah juga, kan? Macam mimnya ada dhammah pula. Itu tolak tepi. Maksud saya mimnya itu tuan-tuan akan dapati ada sabdu. Kan dia sekadar mimnya dia kosong je, baris atas ke, ya, baris depan ke. Maksudnya apa? Kalau kita cek pada Quran, mim yang lepas qulubihim ni ada sabdu. Itu dia tajwid. Tuan-tuan kena hilangkan seketika, kena hazaf untuk kita nampak. Ini baris sebenar. Mimnya baris atas, itu je. Okey. Apa makna marad ni? Marad ni maksudnya penyakit. Ya, marad ni maksudnya apa? Disease, maksudnya penyakit. Ya. Penyakit. Okey, Allah kata apa, tuan-tuan, ya? Sebenarnya orang-orang munafik yang yukhadi'un Allah, ya, yang hendak cuba memperdaya Allah Subhanahu Wa Taala, yang cuba hendak menipu Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itu sebenarnya ada sifat apa, tuan-tuan? Dalam jiwa mereka ada sifat ada penyakit, marad, ya, marad, ada penyakit. Baik. Cuma saya nak bawalah sekarang, kan, kenapa satu, tuan-tuan terfikir tak, ya, kenapa satu maradun ini i'rabnya dia marfu', dan kenapa lagi satu maradun i'rabnya kita kata mansub. Yang ini memang kalau kita bincang, dua-dua maknanya penyakit, tuan-tuan. Ya, dua-dua maknanya penyakit. Tapi kenapa satu dhammah, kenapa satu kita kata maradun, satu lagi fathah? Baik, ini yang kita nak bincang. Okey. Dalam bahasa Arab, ya, kalau tuan-tuan perasan, fi ni haraf apa? Kita belajar. Fi ni haraf jar, kan? So kita fahamlah jar, ya. Dia baris bawah itu yang dia menyebabkan kalimah qulub itu perlu berbaris bawah. Kita baca qulubi, tak baca qulubah. Macam muhadarah sebelum ni lah yang kita share dengan tuan-tuan, kan? Fungsi jar. Okey, itu tak ada masalah. Baik. Kemudian kita nak tahu kenapa maradun ini dhammah, ya. Okey. Untuk maklumannya, di sini ulama ada bahaskan lagi, tuan-tuan. Bahaskan macam mana? Tuan-tuan kena jelas. Macam tak, kalau kita jumpa, ya, awal ayat, ya, kita kata kalau sesuatu ayat tu, tuan-tuan nampak sesuatu ayat yang mana dimulakan dengan haraf jar. Ya, suatu ayat dimulakan dengan
haraf jar, macam fi contohnya ya, maka ada dua elemen yang kita perlu trace, kita perlu identify sebenarnya. Dua elemen perlu dikena pasti. Okay. Baik. Tuan-tuan faham tak kalau kita sebut contohnya frasa. Okey, frasa. Frasa ni dia macam rangkai kata tau, dia macam ayat tergantung. Macam contoh kalau kita sebut dalam rumah, atas meja, bawah kerusi. Itu frasa. Itu rangkai kata tergantung. Apa ni yang tergantung tu, Ustaz? Okey. Macam mana kita nak tahu? Maksudnya apa? Kalau tuan-tuan Cham, kalau ayat tu, okey. Kalau ayat tu kita nampak ya, dia satu ayat yang mana dimulakan dengan haraf jar, dimulakan dengan partikel-partikel jar ya, maka dua elemen tuan-tuan kena cari. Okey, itu satu. Kemudian kita kena cari mana benda yang frasa tu. Mana benda yang frasa tu. Frasa ni rangkai kata, ayat tergantung. Nak faham macam mana? Frasa ni mudah. Tadi tuan-tuan dengar tak? Kita bila ustaz bagi frasa tu, kita macam gabung antara, kita kata macam, kata sendikan di dengan isim ya, sekolah. Di sekolah. Macam contoh kita kata, apa? Dalam kan ya, dalam Arab sebut macam fi lah. Fi, bag kan, al-haqibah, fil haqibah, dalam bag. Dia macam tu. Itu frasa. Itu frasa, rangkai kata, phrase. Ya, gabungan antara jar dengan isim. Kenapa saya bincang tuan-tuan macam ni? Sebab sebelum bincang maradun tu kenapa dia dhammah, kena nampak dulu yang ni. Tak boleh bincang terus, jadi tak nampak. Okey? Baik. Yang mana tuan-tuan agak-agakkan? Kalau ni nak faham ni ustaz, mana yang ustaz kata yang kita kata yang apa? Yang frasa, yang kita kata tergantung tu, yang ustaz kata tergantung ni biasanya ada kalau ayat tu start dengan jar, okey. Yang frasa ni kita sebut kalau jar plus isim. Jar plus isim. Jar plus isim tu kita ambil, kita labelkan sebagai frasa, ayat tergantung. Agak-agak yang mana tuan-tuan? Iaitu daripada fi ni, okey, fi dengan kulubi ni lah, kan dengan kulubi ni. Sebab fi ni haraf jar. Okey, kulubi ni isim, kata nama, hati-hati. Tuan-tuan ambil sekali lah sampai him ni kan, sebab him ni dhamir. Jadi apa? Fi qulubihim ni lah frasa. Frasa. Kenapa? Tergantung tak? Kalau tuan-tuan sebutkan fi qulubihim, dalam jiwa-jiwa mereka ataupun dalam hati-hati mereka. Apa yang ada dalam hati-hati ni? Itu yang saya kata tergantung tu. Ya. Bila tuan-tuan nampak fi qulubihim maradun, satu. Okey, satu ayat ustaz kata. Sebab lengkap. Tapi dalam ayat tu boleh kita chop lagi, boleh kita pecah-pecahkan fi qulubihim. Ya, gabungan antara jar dengan isim, itu scholars dia label sebagai phrase. Rangkai kata, ayat tergantung. Arab menyebut apa? Boleh cek pada kita punya modul yang ringkas ya, pada kita punya, pada yang saya tunjuk pada tuan-tuan ni lah. Ya, okey. Arab sebut apa? Arab sebut sebagai ya, ni. Arab sebut sebagai syibih jumlah. Saya besarkan kot, takut ada yang mungkin tuan-tuan tak nampak kan. Maklumlah petang-petang ni ya. Tapi kita ada waktu tuan-tuan belajar, tak ada masalah kan. 1 jam belajar, kongsi-kongsi dengan tuan-tuan apa yang kita boleh dapat daripada ayat 10 sebenarnya. Nampak tak disebut kat sini? Istilah syibih jumlah. Syibih jumlah ni maksudnya, syibih tu mirip. Mirip. Ya? Jumlah ni ayat. Bukan 5 campur 6 jumlah. Bukan jumlah tu. Jumlah ni ayat. Ya, tulisannya tuan-tuan pun familiar kan. Tuan-tuan orang lama biasa dengan jawi apa semua. Saya tulis je lah macam ni. Shin, ba, ha. Then dia jumlah. Comot sikit lah tuan-tuan ni. Kita nak fokus yang lain juga ni. Macam ni. Okay. Syibih jumlah. Mirip ayat. Kenapa sebut mirip ayat ustaz? Sebab frasa kan tergantung. Ya, frasa kan tergantung. Yang kita sebut ayat, yang kita sebut jumlah tu,
kalau dia lengkap. Macam tu. Dia cakap apa? Disebut ini syibih jumlah, ini syibih jumlah, ini frasa, itu frasa. Kalau dia gabungan antara haraf jar plus isim. Gabungan antara haraf jar plus isim. Jadi tuan-tuan nampak tak? Itu sebab saya kata tadi fi qulubihim kat sini, fi qulubihim kat sini kita kata syibih jumlah, syibih jumlah, frasa, rangkai kata, ayat tergantung, Sebab kenapa? Sebab gabungan antara fi haraf jar dengan isim. Yang di bawah ni yang kita highlightkan kepada tuan-tuan. Kerana kita faham kalau gabungan antara haraf jar plus dengan kita kata isim, maka gabungan antara jar dengan isim itu dinamakan sebagai syibih jumlah, frasa. Bila faham macam ni, okey, baru tuan-tuan boleh nampak kenapa maradun ini maradun, bukan maradun, fathah bukan maradin. Kenapa? Sebab ni. Ni. Bila habis formula nombor 21, jam kepada formula nombor 22. Okey. Apabila terdapat syibih jumlah di awal ayat, syibih jumlah di awal ayat, apa makna syibih jumlah tadi? Mirip ayat, frasa lah. Fi qulubihim maradun. Ada tak syibih jumlah? Fi qulubihim ni syibih jumlah, tergantung. Dalam hati-hati mereka. Apanya? Tergantunglah kan? Tuan-tuan pun ambil fi qulubihim ni, kita pun ikut kepada formula nombor 22. Disebut apa Ustaz? Disebut nombor 22 ni kalau ayat itu bermula dengan syibih jumlah frasa ini, maka syibih jumlah tersebut, akan menjadi khabar. Kita kata khabar ni predikat. Predikat ni macam contoh cerita lah tuan-tuan. Kalau kita kata contohnya Muhammad, Muhammad, tuan-tuan just bayang je lah kan. Okay, Muhammad ialah seorang pelajar. Jadi Muhammad tu kita kata subjek dia, Arab sebut mubtada, fokus dia. Okey, yang inilah yang kita sebut kat sini, mubtada kat sini. Dan ialah seorang pelajar, kita kata itu dia punya syarah dia kan, dia punya khabar dia punya predikat. Dia macam tu. Ambil satu tempat tuan-tuan tulis Muhammad ialah seorang pelajar, Muhammad tu mubtada subjek, dan kita kata ialah seorang pelajar tu khabarnya predikat, namanya khabar, penerangan. Dia sebut apa tuan-tuan kat sini? Saya padam kejap macam dah tak nampak dah sangat kat sini. Okey. Sambung nombor 22, apabila ayat dimulakan dengan syibih jumlah, misalnya fi qulubihim maradun. Tuan-tuan faham dah hari ni cerita tentang kita kata tadi apa? Syibih jumlah, frasa, maka dia sebut apa? Dia sebut maka dia punya maka syibih jumlah itu kita kata akan jadi sebagai khabar. Syibih jumlah itu akan jadi sebagai khabar, sebagai kita kata predikat, sebagai cerita. Maksudnya apa? Fi qulubihim ni dalam hati-hati mereka, dalam jiwa-jiwa mereka, itu cerita sebenarnya. Tuan-tuan akan nampak biasanya dia di hujung. Tapi ini dikedepankan. Itu sebab kita kata kat sini khabarnya yang didahulukan. Khabarnya yang dikedepankan. Biasanya khabar ni macam tadi tuan-tuan dengar, predikat biasa kat ujung kan, Muhammad dan ialah seorang pelajar. Seorang pelajar tu kat ujung. Biasanya khabar ni iaitu fi qulubihim, khabarnya bentuk syibih jumlah, bentuk frasa, ceritanya bentuk frasa, dalam hati-hati mereka biasa kat ujung. Dot baru fi qulubihim. Dia macam tu. Tetapi qulubihim ini disebutkan
awal, didahulukan. Dan apa yang disebut lagi tuan-tuan? Ini yang penting dia. Ya, dan terdapat, kita kata terdapat mubtada, ya. Yang isim akhwatkan ni tuan-tuan buanglah. Ini bukan waktunya lah kita nak bincang. Dan mubtada'nya, kenapa fokus mubtada' je ustaz? Kan kita bincang khabar, kan kita bincang predikat, kita kata cerita, ada cerita, mestilah ada fokus dia mubtada'. Fokus sajalah mubtada'. Mubtada'nya, ini saya sebut apa? Mubtada'nya diakhirkan, ya, diakhirkan ataupun ditakhirkan. Mana dia punya mubtada'? Mana dia punya fokus ni? Takkanlah tuan-tuan nak ambil maradun warna kuning ni, nak ambil azabun. Kan kita faham tadi, fi qulubihim maradun, dalam hati-hati mereka orang-orang munafik terdapat penyakit. Maksudnya main area tu je lah. Kan sebab kita kata fi qulubihim maradun satu ayat. Yang fazadahumullahu marada satu ayat. Takkanlah tuan-tuan nak kata mubtada'nya berlangkau ayat lain. Mubtada'nya yang mana? Tentu-tentulah yang tinggal apa? Tinggallah perkataan maradun. Maradun ini yang kita letak warna biru ni tuan-tuan sebenarnya adalah dia punya mubtada. Maradun ni penyakit, ya. Maradun ni penyakit adalah mubtada, ya. Kita kata adalah subjek sebenarnya, ya. Jadi kat sini ulama ada datangkan pendapat tuan-tuan. Pendapat macam mana? Ada yang kata ayat ini sebenarnya pada asal-asalnya kan, ya, pada asal-asalnya kita kata maradun, ya. Maradun, kita kata penyakit ataupun terdapat penyakit, ya, maradun. Mubtada' lah kan, subjek dia. Terdapat penyakit ataupun penyakit. Penyakit ni ada pada apa? Penyakit ni terdapat pada apa? Nampak tak? Akan ada khabar. Khabar tadi baru tuan-tuan dengar. Khabarnya fi qulubihim. Fi qulubihim. Ya. Maradun, kita kata dia punya mubtada', awal ayat sepatutnya penyakit, ya, ada pada apa dia punya khabar? Fi qulubihim, ada dalam hati-hati mereka. Tapi kenapa dikedepankan dia punya khabar? Kenapa dikedepankan khabarnya fi qulubihim ikut kepada formula nombor 22, khabarnya didahulukan. Kenapa khabarnya fi qulubihim ini dalam hati-hati mereka dikedepankan? Dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, ada kaedah menyebutnya at-taqdim ma haqqahu at-taqdim. At-ta'khir ma haqqahu at-ta'khir. Apa maksudnya? Quran ni, ya, tuan-tuan lihat dia nak menampakkan apa? Tata bahasa Arab Al-Quran, ya, tata bahasa Arab Al-Quran ataupun susunan kata Al-Quran jauh lebih tinggi berbanding dengan tata bahasa Arab yang biasa. Tata bahasa Arab yang biasa, mubtada' dulu, maradun, baru fi qulubihim. Kita pun mudah faham macam tu. Betul tak tuan-tuan? Penyakit, ya, dia penyakit itu ada dalam hati-hati mereka. Boleh je sebut macam tu. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan dahulu ceritanya fi qulubihim? Ya, ceritanya, khabarnya bentuk syibih jumlah, bentuk kita kata frasa, ya, bentuk frasa. Kenapa didahulukan? Kenapa ditakdimkan? Biasa kalau khabar ni, ya, khabarnya, predikatnya didahulukan, maksudnya untuk taksis. Okey, untuk taksis, untuk mengkhususkan, ya, untuk kita kata satu untuk mengkhususkan, satu untuk memberikan perhatian, tanbih. Maknanya apa? Bila kata khususkan tu, ya, bila dikedepankan khabar dia, predikat dia fi qulubihim, ya, dalam hati-hati mereka. Maksudnya apa? Allah nak fokuskan dalam hati-hati orang-orang kafir ni, bukan hati-hati yang lain. Macam tu. Ada apa dalam hati-hati orang-orang yang kafir, yang munafik ini?
penyakit. Dikedepankan khabar tu untuk khususkan bahawa ya, hati-hati orang kafir saja yang ada penyakit-penyakit begitu. Maksudnya penyakit, kita kata penyakit itulah penyakit nifaq, ya, penyakit sifat kemunafikannya. Dan juga sebenarnya dikedepankan ni supaya pembaca tuan-tuan kita ni berikan perhatian kepada hati tu, ya. Dalam hati-hati orang-orang kafir tu. Supaya kita lihat kepada itu sebenarnya yang Allah nak sampaikan. Hati-hati orang kafir tu. Mereka menipu, ya, mereka cuba hendak menipu Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mereka yukhadi'un Allah. Sebab kenapa? Hati mereka tu dah rosak, hati. Jadi makna hati, kulub tu yang nak diutamakan. Ya, ini tafsir sebut. Saya nakal pada tuan-tuan. Jadi makna hati, ya, kulub itu nak diutamakan tu sebab dikedepankan. Quran ni dia, kalau tuan-tuan perasan, macam tu manfaat yang boleh kita dapat. Tapi bolehkah kita dapat daripada terjemahan? Tak mungkin. Sebab kenapa? Terjemahan tuan-tuan baca je terjemahan. Tak dapat apa pun. Tapi bila kita belajar tata bahasa Arab, kita belajar ustaz, fi qulubi maradun ni. Ya, kita belajar. Dah apa? Dengan sekejap tadi qulub tu jamak taksir lah, ya. Sekejap kita kata tadi yang hum tu boleh berubah kepada him. Dan kita belajar tadi frasa, syibih jumlah ni gabungan antara jar plus isim. Kalau kita jumpa ayat start dengan haraf jar. Contoh, fi dinillahi afwaja, kan? Fi dinillahi afwaja contohnya. Tuan-tuan nampak je haraf jar, ayat tu bermula dengan haraf jar, terus ingat ada syibih jumlah. Syibih jumlah tu frasa. Ambil gabungan jar, gabungan isim tu fi qulubihim, labelkan. Ini syibih jumlah. Dia khabar, predikat. Mubtada'nya maradun. Tapi masih belum menjawab lagi ni ustaz, kenapa maradun ni, kenapa dia dhammah? Kan kita faham maradun ini, penyakit ini dia adalah kita kata mubtada', kan? Okey, saya tunjuk pada tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kena jelas. Dah dengar kan fa'il, okey, pelaku. Ya, minggu sudah kita dah bincang fa'il tu pelaku, maf'ulun bih tu objek. Setiap fungsi ni kan tuan-tuan baca perkataan, kan? Kita baca perkataan, kan, macam tu. Setiap perkataan Arab Quran ni, ya, kita kata kepada tuan-tuan, ya, ada dia punya fungsi, ya. Ada dia punya hukum. Ya, ni ketetapan. Saya nak cerita dengan tuan-tuan tu, Arab sebut hukum tau, dia macam ketetapan. Ya. Dia lebih kurang bahasa Arab ni punyalah kita kata berkonun, ya, bersistem tuan-tuan, sampai perkataan tu pun ada hukum. Ya kan kita tahu kalau hukum ni kan macam wajib ke sunat, kan macam tu lah, kan. Arab dia macam tu. Kalau tuan-tuan kata dia khabar predikat, ada hukum dia. Kena baris depan ke, kena baris atas ke, itu maksud saya. Kalau kita kata perkataan tu mubtada', ya, subjek, ada hukum tetapnya. Macam tu. Okey? Saya tunjuk kat sini nombor ataupun muka surat 12 saya tunjuk, ya. Kita nak faham tuan-tuan, ya. Kenapa, ya? Kenapa maradun warna biru ni datang dengan dhammah? Kerana dia mubtada', subjek. Kenapa ustaz? Dalam bahasa Arab Al-Quran, mana-mana perkataan Arab Al-Quran yang kita kata yang berperanan sebagai mubtada', ya, berperanan sebagai subjek, ya, maka perkataan yang berperanan sebagai subjek perlu datang dengan marfu', ya, dengan dhammah, ya, dengan dhammah. Ni tunjuk pada tuan-tuan, ya, mubtada', ya, mubtada'. Hukumnya mesti apa? Hukumnya mesti marfu', ya, dhammah. Dhammah. Okey, marfu' ni maksudnya dhammah. Dhammah. Ni. Okey, tuan-tuan pegang, ya, saya ulang, ya. Kalau lepas ni tuan-tuan dengarkan kita bincang, kita kata let's say contohnya perkataan tu kita kata mubtada'. Perkataan ni kita kata mubtada'. Baik.
Mubtada tu bila kita kata saja perkataan tu mubtada, fungsinya mubtada subjek, dia mesti sebab fungsinya mubtada, dia akan beri pengaruh kepada i'rab. Ini baru bincang i'rab. Huruf akhir, baris akhir. Ya, maradun, ya, maradan, ya, maradin, macam tu. Ya, maradun, maradan, maradin itu i'rab. Ya. Kat sini dia kena dhammah sebab dia mubtada. Okey? Dan bila mana perkataan dia keadaan perkataan itu, bila mana keadaan perkataan itu fungsi kalimah tu mubtada, misalnya maradun, maka ya hukumnya mestilah jatuh marfu. Marfu ni maknanya apa tuan-tuan? Majrur kita dah pernah dengar, baris bawah kat ujung. Mansub kita dah pernah dengar, ya. Maksudnya mansub berbaris atas. Kalau kita sebut marfu, ini tuan-tuan boleh faham macam dhammah lah. Ini dhammah. Maksudnya lepas ni kan, kalau tuan-tuan nampak, ya, perkataan yang dia jadi fungsinya mubtada, mesti hukumnya apa? Marfu. Biasanya nampak dhammah, ya. Nampak dhammah di hujung. Okey, terdapat dhammah di hujung. Ya, dhammah ni boleh satu dhammah ke, dua dhammah ke, samalah. Ya, ni. Itu sebab tuan-tuan nampak maradun. Okey, maradun. Okey. Saya punyalah nak orang kata apa? Nak tunjuk pada tuan-tuan kan, tapi apa? Takut nanti dia berlapis, kita bincang satu dululah. Ya, ini paling mudah, ya. Kalau tuan-tuan perasankan nanti kalau tuan-tuan free, ya, tuan-tuan cuba lihat, ya. Walahum azabun alim ni. Dia lebih kurang. Kenapa kita kata macam tu? Okey. Tuan-tuan anggaplah kan, okey. Tadi ustaz kata fazadahumullahu marada tu satu ayat. Okey, satu ayat. Maknanya kita declare lah bahawa walahum, ya, walahum azabun alimun bla 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 bla, satu ayat. Ya, satu ayat. Tuan-tuan nampak tak, ya? Ayat yang walahum azabun alim ni, ya, dia start dengan lam juga, ya. Kita kata dia start dengan lam, maksudnya melibatkan haraf jar, ya. Jadi maksud saya kat sini adalah sebagaimana tadi tuan-tuan faham, ya, sebagaimana tadi kita faham fi qulubihim maradun, macam itulah juga tuan-tuan boleh faham walahum azabun alimun sampai hujung tu lebih kurang. Apa yang tuan-tuan cari dalam fi qulubihim maradun? Maradun tu kenapa dia dhammah? Ya, sebab mubtada. Macam itulah penerangan yang lebih kurang yang tuan-tuan boleh dapat dalam walahum azabun alimun. Dia lebih kurang. Tuan-tuan boleh semak. Bila saya kata lebih kurang tu, tuan-tuan boleh lihat nanti walahum azabun alimun ini terutamanya bolehlah semak-semak pada mana? Pada formula yang nombor, ya, 21, ya, ayat yang mula dengan haraf jar lebih kurang, dan juga nombor 22 punya rumus. Macam tu. Okey. Waktu kita tak berapa cukup tuan-tuan, ya. Saya ada lagi satu bab nak bincang dengan tuan-tuan. Paling-paling, kita kata paling-paling ringkas lah, ya. Saya nak bincang sampai maradha ni je, ya. Tuan-tuan bagi waktu sikit lah, ya. Okey, baik. Tadi kita dapat daya fi qulubihim maradun, ya, maksudnya dalam hati-hati orang-orang kafir yang munafik ada apa? Ada, kita kata penyakit, ya. Ada penyakit, ya. Tadi saya pesan walahum azabun alimun tu lebih kurang macam walahum dengan lebih kurang macam fi qulubihim maradun. Tuan-tuan boleh kaitkan, kiaskan. Cek pada formula nombor 21 dengan nombor 22 kita lah, ya, yang tadi yang kita dah terangkan tadi, dia lebih hampir samalah, ya. Okey. Kemudian, ya, fazadahumullahu marada, ini paling ringkas, ya. Saya cuba ringkaskanlah dalam lebih kurang waktu yang berbaki ni. Okey. Apa yang kita nak share pada tuan-tuan, ya. Okey. Perhatikan betul-betul. Tuan-tuan, ya, kita perhatikan betul-betul. Okey. Di sini, ya,
kalimah fazada kat sini, tuan-tuan tak boleh katalah fazada ni satu. Sebab kenapa? Kita kan ada belajar fa, ya. Fa kan kita faham dia ada juga ada fungsinya, ya. Ada dia punya namanya, ya. Ada dia punya kita kata makna dia kan ni. Tuan-tuan nampak tak ada fa, ya? Saya zoomkan sedikitlah takut ada yang tak perasan, ya. Ada fa, ya, istinaf, ya. Tapi fa istinaf ni tuan-tuan jumpa dia fa di awal ayat, ya. Kalau tuan-tuan baca ayat, kita nampak ada fa awal ayat, itu baru istinaf. Istinaf ni awal ayat. Arab tak ada titik kan? Tak ada koma kan? Dia ganti. Titik tu ibaratnya macam wa ke macam fa, lebih kurang lah. Tu. Okey. Tapi ini tuan-tuan nampak ini kat tengah-tengah. Ya, ini di tengah-tengah. Kita ambil yang ataf sebab untuk connect, untuk sambung. Ataf maksudnya sambung, hubung antara ayat sebelum dengan ayat selepas, antara rangkai kata sebelum dengan rangkai kata selepas. Jadi tuan-tuan boleh agak. Maksudnya apa? Di sini ustaz patutlah ustaz kata tadi fi qulubihim maradun ni satu. Sebab fa tu ataf. Maka kita kata yang sebelum fa tu daripada fi qulubihim marad satu ayat. Kan fa kan sambung ayat dengan ayat lebih kurang sekarang ni. Dan zada sampai marada satu ayat. Itu cara dia. Kita belajar ni supaya tuan-tuan bila baca ayat ni kita baca fi qulubihim marad, kita boleh berhenti. Dalam hati-hati mereka itu ya ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Satu lagi tempat. Kenapa pula berhenti ustaz? Ada waw juga. Ada waw. Ya, pantang jumpa fa ataf. Pantang jumpa waw ataf. Ya. Jumpa waw ataf, jumpa fa ataf. Tengah ayat ke hujung ayat. Membolehkan kita tahu. Ya. Itu merupakan ya kita kata gabungan ayat dengan ayat. Nampak tak? Kita bincang dengan tuan-tuan awal tapi ada asas dia. Sebab wa ni kan ataf. Maka dia ibaratnya sabulah ayat antara fazadahumullahu marada dengan lahum ila akhiril ayah. Macam tu. Ya. Kalau tuan-tuan nak berhentikan, ya. Kalau tuan-tuan nak berhenti bacaan, berhenti pada sebelum haraf ataf. Ya. Macam contoh, ya. Kita faham fa ni haraf ataf. Maksudnya lalulah. Ya. Wa ni kita faham dan. Kalau nafas tuan-tuan tak sampai, tuan-tuan kenal lah ya. Ni ustaz pernah bincang ni haraf ataf ni wadanya au atau suma kemudian fa lalu ya. Bila tuan-tuan baca ayat kan, tuan-tuan nampak kalau perkataan-perkataan macam ni, kita jumpa kat tengah ayat, kat ujung ayat, nak berhenti, jangan berhenti pada haraf ataf tu. Berhenti pada sebelum haraf ataf. Ya. Berhenti pada sebelum haraf ataf. Pada marad, sebelum haraf ataf fa. Pada marada, sebelum haraf ataf wa. Nak sambung macam mana? Ustaz kata, fahamkan haraf ataf tengah hujung ayat, boleh berhenti waqaf bacaan pada sebelum haraf ataf, ya. Tetapi sambunglah dengan menyebut haraf ataf tu. Ya. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Walahum, nampak? Dia macam tu kaedahnya. Nampak? Bila dia saling berkait, bila tuan-tuan belajar bahasa, kita sentuh sikit bab tajwid, wasal, waqaf ibtida ayat, waqaf ibtida al-qiraah. Ada kaitan. Itu penting kita belajar. Hatta sampai haraf ataf pun ada peranan dia kan. Yang tuan-tuan boleh nampak. Okey, saya nak bincang sampai marada je tuan-tuannya, kita waktu tak berapa ada ya. Ini pun banyak ni, takut tak sempat lah. Tapi saya cubalah mana yang boleh kita nak share dengan tuan-tuan. Okey, baik. Kita kata tadi yang fa ni apa? Kita kata lalu lah kan, lalu. Okey. Tuan-tuan nampak tak ada kalimah zada. Saya dah pesan setiap kali kelas. Ya, bila perkataan macam ni apa yang tuan-tuan nak buat? Perhatikan pada huruf, kita kata huruf hujung dia ataupun
baris ujungnya. Tuan-tuan tak tahu dia isim ke apa ke, tapi ustaz kata ni nak tahu sikit ni kelas kata apa, kita cek pada dia punya baris ujung. Perkataan tu, ya. Perkataannya adalah kita kata zada. Okay, zada. Ujungnya baris apa? Berbaris atas, ya. Berbaris atas. Okay. Tuan-tuan pernah dengar tak zaid? Ya, saya tak pastilah apa dalam tajwid ada ke tidak, ya. Zaid ataupun zaidah ataupun ziyadah, ya. Ya, yazid, ya. Itu maksudnya apa? Plus. Maksudnya tambah. Ya, tambah. Punyalah tuan-tuan yang Allah nak jelaskan kat sini, ya. Apa? Bila Allah kata, ya, hati manusia itu ataupun hati orang kafir itu penuh dengan ataupun banyaknya penyakit ataupun ada penyakit, ya, fazadah, ya, lalu menambahkan. Macam itulah zada ni maksudnya menambahkan, ya. Tapi saya bincang sikit, zada ni apa yang tuan-tuan faham, kita pernah bagi tahu, ya, tolong cam. Kalau perkataan tu, ya, patternnya kosong, kosong ni maksud saya tak ada tambah apa-apa. Tambah ni maksud saya, tuan-tuan kalau ikut kelas kita kan, ya, tambah ni maksud saya tak ada tambah alif ke zada, tak ada tambah waw alif zadu, tak ada tambah ta zadat, tak ada tambah apa-apa. Dia kosong. Kosong ni maksud saya dia ke atas ni. Kosong tu maksud saya tuan-tuan, dia tak ada tambah apa-apa. Alif tak ada tambah pangkal ke, anita ke, sebab dia bukan mudhari' ke, tak ada tambah kat ujung ke. Tahu tambah tak tambah ni kena refer pada buku. Banyak kali ulang, dia masuk pada tempat yang kita bulat ni sebenarnya. Sebab kenapa? Zada ini patternnya kosong, yang di hujungnya berbaris atas, ya. Bila pattern itu kosong, tiada apa-apa tambahan, dan kita kata di hujungnya berbaris atas, ya, maka sebenarnya dia, ya, dia berkaitan dengan apa? Dengan fi'il madhi, ya, fi'il madhi. Apa makna fi'il madhi tuan-tuan? Kata kerja yang telah berlaku kan, yang ada telah, ya, yang kita kata ada telah, ada tambahan di hujung. Kena camlah bila pattern kosong ni ada dhamir apa. Saya ulang, zada ni fi'il madhi. Dia fi'il madhi. Kenapa? Sebab patternnya kosong, hujungnya baris atas. Dan dia merupakan kata akar. Ya, kata akar kat sini. Okey, kata akar. Kata akar ni maksudnya tuan-tuan boleh jumpa dalam kamus, ya. Zada ni kita boleh jumpa dalam kamus. Okey. Baik. Bila kita kata macam tu, ya, bila kita boleh jumpa dalam kamus, zada ini dia masuk pada pattern yang ini. Tuan-tuan, ya. Pada pattern yang saya bulatkan, yang kita tick ni. Ya. Patternnya kosong, hujung baris atas, fi'il madhi, ada telah, past tense, ada dhamir apa agak-agak tuan-tuan. Yang dalam zada ni agak-agaknya kan ada dhamir apa. Ya, tentulah ada dhamir huwa, ya, huwa. Mestilah tuan-tuan nak tahu kan huwa ni siapa, ya? Dia. Dia ni siapa ustaz? Siapa yang dia telah menambah ni, ya? Zada. Ya, dia telah menambah. Harapnya tuan-tuan nampak lah, ya, zada tu ada huwa dia. Dia ni tak tahu siapa nanti dulu. Dan dia past tense telah, ya. Dan ada menambah, ya. Menambah. Okey. Baik. Bila sampai tahap macam ni, kita nak bincang lah, ya. Kemudian ada humu. Ya, humu ni asalnya apa? Asalnya ya, tapi kenapa dia dhammah? Iltiqa as-sakinaini. Apa maknanya? Pertemuan dua baris mati, tuan-tuan, ya. Mim baris mati, kalimah Allah tu baris mati di awal. Jadi kita kata bahawa mim yang dhammah itu mim yang sepatutnya baris mati, kita kena hidupkan. Hidupkan baris mati yang pertama pada mim dengan dhammah. Dapatlah humu. Dia tak boleh baris atas, dia tak boleh baris bawah. Ini ulama lughah yang tentukan berdasarkan bunyi. Mana bunyi yang paling ringan, itulah yang dia akan pilih.
Ya, kemudian ya, apa maksud kat sini tuan-tuan ya? Fa lalu ya, zada kita kata dia ya telah menambahkan, tapi kita tak faham dia tu siapa. Nanti kita tunjuk pada tuan-tuan macam mana nak faham dia tu. Then ya, dia telah menambahkan, kita kata humu kan ya. Kita kata humu. Ya, humu. Okey. Humu kat sini kita kata mereka lah ya, mereka. Ya, Allahu. Ni tuan-tuan kena fikir kenapa Allahu? Ada sebab dia. Kenapa bukan Allah? Kenapa bukan Allahi? Ya? Kenapa maradun, penyakit lagi kat sini datang pula dengan baris atas. Yang ikuti kita punya kelas, saya yakin tuan-tuan dah mula nampak dah apa yang kita nak kena bincang. Sebab kenapa? Ingat tak tuan-tuan kita pernah pesan ya, kalau jumpa fi'il zada ya, kita kata menambahkan ya, fi'il zada ya, menambahkan atas pattern fa'ala, okey, zada macam tu, tapi ni paling mudah sebab memang kata akar. Okey, memang kata akar. Fi'il madhi. Okey. Bila jumpa fi'il, kita perlu cari apa? Ya. Kita perlu mencari dia punya pasangan-pasangan dia kan. Ya, dia punya, kita kata dia punya pasangan-pasangan dia. Okey. Dia punya ini. Boleh tak tuan-tuan ambil yang pada nombor 11 kan ya? Pada nombor 11, ya, jumlah fi'liyah semua ni saya tak ada nak bincang, tapi ambil yang point ini pada rumus pada nombor 11 ya. Fa'il, maf'ul bih ya. Dah pernah bincang sebelum ni dengan tuan-tuan. Ya, kalau ikut kita punya siri, ya, dah masuk siri 15 dah ni. Ya, okey. Kita akan cari fa'ilnya. Kan? Okey, fa'ilnya. Maksudnya pelaku dia. Kan kita faham tuan-tuan macam contoh mengajar, ya, verb. Mengajar. Siapa fa'ilnya? Siapa yang mengajar? Pelaku yang mengajar, saya, Hakim. Begitu, ya. Fi'il belajar. Siapa yang belajar tuan-tuan? Tuan-tuan dia punya fa'il. Fa'il ni pelaku, ya, pihak yang do that verb. Macam tu. Kita nak tahulah siapa yang menambah ni. Kan siapa yang menambah? Kalau tuan-tuan tengok terjemahan, itu kita kata kalau tengok terjemahan tu itu satu bab. Itu satu bab. Dan jangan tuan-tuan pelik ya. Dalam terjemah dia akan terjemahkan diterjemahkan Allah dulu. Itu nanti lagi pening. Ya, sedangkan zada menambahkan humu mereka, tapi maka ataupun lalu haraf ataf Allah. Kita pun peninglah. Akan kenapa jadi macam tu terjemahan dia? Kan kenapa diterjemahkan dahulu Allah? Okey. Ini paling basic, ya. Nak tahu fa'il, nak tahu pelaku, macam yang kita pesan sebelum ni ada dua cara. Saya ulang, kita kata ringkas dengan tuan-tuan. Kat sini kan nombor 12 isnash. Disebut apa? Nak tentukan fa'il, nak tahu pelaku, siapa yang melakukan perbuatan zat, ya, menambah, ya. Nak tahu, kena tentukan dhamir dulu. Apa dhamir yang ada dalam fi'il tersebut? Ya? Apa dhamir yang ada dalam fi'il tersebut? Kalau fi'il itu ada dhamir huwa, ada dhamir hiya, ya? Maka fa'ilnya, pelakunya menonjol tuan-tuan. Menonjol dalam ayat, ya, kita kata berbentuk isim, ya, kata nama yang hujungnya marfu, kata nama yang hujungnya dhammah. Ini yang saya sebut ni ya. Jika dhamir dalam fi'il tu, zada tu nanti tuan-tuan nampak, kalau ada huwa ada hiya kan, fa'ilnya biasanya bentuk isim marfu, ya. Disebut secara nyata. Apa makna tadi tuan-tuan dengar? Marfu. Kalau majrur, baris bawah kan? Kalau mansub, baris atas. Marfu maksudnya baris depan. Okey. Kalau fi'il tu selain huwa ataupun hiya, ya. Kalau fi'il tu ada dhamir bukan huwa bukan hiya, maka fa'ilnya, kita kata pelakunya akan jadi dhamir-dhamir yang tersembunyi yang ada dalam fi'il tu ataupun dhamir yang tersembunyi. Dhamir tersembunyi dalam fi'il tu sebab kita faham fi'il tu ada dhamir,
maka dhamir tu kita keluarkan, kita label sebagai pelaku. Ya. Ini cara yang kedua ni lah. Ya. Bentuk dhamir yang tersembunyi. Ya, dhamir tersembunyi. Baik. Maksudnya sekarang tuan-tuan kita nak tahu, ya, siapa yang zada ni ustaz? Siapa yang menambah? Huwa, dia. Siapa dia tu kan? Ke siapa sebenarnya ni? Okey. Tuan-tuan tengok ya, keunikan bahasa, keunikan i'rab. Pentingnya belajar i'rab. Pentingnya belajar bahasa tu biar kita nampak sikit biar apabila kita baca. Zada ni tadi tuan-tuan faham fi'il madhi, kata akar, saat patternnya kosong tak ada apa-apa tambah, hujung baris atas memang confirm fi'il madhi. Ada dhamir apa tadi? Huwa kan? Ada dhamir huwa tadi, kita dah ittifaq, ya, kita dah sepakat, kita dah tunjuk tadi pada tuan-tuan. Ya, yang ini tadi. Okey, kita kata yang ini tadi. Ya, ada huwa. Okey? Bila fi'il, ya, bila fi'il zada ni ada huwa, ya, ada huwa, maka fa'ilnya, ya, maka kita kata fa'ilnya, kita kata pelakunya, ya, mesti bentuk apa tuan-tuan? Pelakunya mesti berbentuk dalam ayat menonjol. Ya. Pelakunya, mana perkataan-perkataan ni ustaz yang akan jadi pelaku? Fa'ilnya. Pelakunya ada dalam ayat bentuk isim kata nama yang marfu. Hujungnya dhammah. Yang mana tuan-tuan agak-agak mesti tuan-tuan dapat nampak ya pada perkataan Allahu. Nampak tak? Tu sebab baca Allahu. Tak baca Allah, tak baca Allah. Ini orang belajar je. Tuan-tuan boleh nampak orang yang minat belajar Arabik je boleh ikut. Yang tak minat ma'assalamah lah. Sadaqallahul azim. Kan? Okey, maksudnya memang kita kata tak nampak lah pentingnya kalau orang yang mungkin tak nampak pentingnya belajar Arabik. Tapi kalau orang yang mungkin baru belajar, nak betul-betul faham Quran, betul-betul nampak, kita kata apa, betul-betul nak belajar, ya, kita nak faham ayat, ini waktunya tuan-tuan. Ya, boleh sikit-sikit kita ambil manfaat. Ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Lepas ni tuan-tuan dah tahu apa sebab kalimah Allahu tu dhammah. Sebab kenapa dibaca Allahu, bukan baca Allah, bukan baca Allahi, sebab dia adalah fa'il. Ya, fa'il. Pelaku. Pelaku bentuk isim marfu. Malah kalau tuan-tuan lihat kan kita ada tulis dah pada kita punya tempat ni. Ya, tuan-tuan lihat. Ya. Setiap fa'il, ya, setiap perkataan, ya, setiap kalimah yang berperanan sebagai fa'il pelaku, ya, dia mesti datang dengan hukum marfu. Ya, fa'il ni marfu. Apa maksud marfu? Dhammah. Nampak tak? Dia ulang-ulang. Macam mana tadi tuan-tuan dengar formula nombor 12, ya, formula nombor 12. Ya, isim marfu. Tadi itulah kita tunjuk fa'il, hukum dia sampai bila-bila marfu. Macam tu. Okey? Jadi tu sebab perkataan Allahu ni marfu. Kalau tuan-tuan tanya kan, ya, ustaz kita faham Allah ini perkataannya fa'il. Dia yang pelaku untuk perbuatan menambah. Siapa yang menambah? Siapa yang menambah? Allah. Allah yang menambah. Maksudnya apa ustaz? Zada tadi tuan-tuan faham zada kan? Fi'il madhi. Dalamnya ada dhamir apa? Huwa. Huwa, dia tu, yang satu tu, ya, dia satu yang ada dalam zada itu adalah refer kepada Allah tu lah. Ya. Huwa yang ada dalam zada refer kepada Allah tu lah. Huwa itu Allah dan Allah itu huwa yang ada dalam zada. Ini daripada aspek bahasa tuan-tuan. Bahasa. Perkataan ni memang tak ada huwa tapi daripada aspek tata bahasa macam tu. Sebab kita nak faham, patutlah ustaz guna zada. Patutlah guna zada kata akar ada huwa.
Sebab huwa tu refer kepada Allah. Tapi fa'ilnya, pelakunya bukan huwa yang dalam zada tu. Fa'il pelakunya kalimah Allah tu. Sebab nampak dia punya marfu', dhammah dia. Macam tu. Okey. Akhir. Okey, dah habis dah yang ini. Menambahkan, bila tuan-tuan sebut menambahkan zada, tergantung tak? Menambahkan apa? Kan? Menambahkan kekayaan, ya, Allah menambahkan, ya, kepada humu, ya, Allah menambahkan kepada mereka, ya, Allah menambahkan kepada mereka, kepada orang-orang kafir tu apa? Kan Allah tambahkan apa? Allah tambahkan, ya, kita kata ini kita kena cari maf'ul bih. Okay, objek. Semua ada pada kita punya ni. Ni tuan-tuan cek. Ni kan. Ya, objek. Penentuan maf'ulun bih ialah dah tambah Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu fa'il. Menambah dia punya fi'il. Zada tambah apa? Ni tambah apa kepada mereka tu, kepada orang-orang munafik tu? Maf'ulun bihnya, ya, objek bentuk isim. Maf'ulun bihnya akan datang dalam ayat, dalam sentence berbentuk isim mansub, ya, ataupun dhamir yang melekat. Tuan-tuan utamakan, prioritaskan yang A, ya, yang A. Sebab kenapa? Untuk makluman, ya, maf'ulun bi, objek, ya, objek, perkataan-perkataan yang berperanan sebagai objek maf'ulun bi dalam ayat biasanya bentuk isim mansub. Apa makna mansub? Marfu, dhammah. Majrur, kasrah. Apa yang lagi belum sebut? Mansub, fathah. Mansub, fathah. Kenapa Ustaz kata penentuan maf'ulun bi ni dia datang bentuk isim mansub? Sebab hakikatnya tuan-tuannya maf'ulun bi, ya, kalau tuan-tuan kata tuan-tuan nak cari perkataan yang berperanan sebagai objek. Sebab kita nampak ada verb pergi ataupun makan. Makan apa? Contoh, zada, ya. Zada, tambah. Tambah apa? Tergantung kan? Itu perlu kepada maf'ulun bi. Maf'ulun bi, ya, kalau fungsi perkataan itu maf'ulun bi hukumnya adalah mansub. Sampai bila-bila? Dia ulang-ulang. Apa yang tadi tuan-tuan baca dalam formula kita, iaitu dalam formula yang ke-13, kita katakan bahawa objek biasa appear bentuk dalam ayat isim kata nama, hujungnya mansub, fathah. Kerana apa? Kerana maf'ulun bi, perkataan-perkataan yang berfungsi sebagai maf'ulun bi, MB ni, hukum wajibnya akan menyebabkan perkataan yang jadi MB itu mansub, fathah. Sebab maf'ulun bi hukumnya mansub. Maf'ulun bi hukum perkataannya, ya, objek hukum perkataannya daripada aspek tata bahasa mansub. Jadi yang mana tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala tambah apa sebab MB ni objek? Jawapan bagi apa kan? Makan apa, minum apa, belajar apa. Jawapan apa tu? Jawapan apa? Dalam ayat perkataan tu kita label sebagai maf'ulun bi. Tapi mesti bentuk mansub lah. Bentuk mansub. Allah tambah apa? Tambah maradon. Nampak? Itu sebab maradon ni mansub. Tuan-tuan boleh beza dah. Kenapa satu awalnya fi qulubihim maradun, ya? Maradon kedua fazadahumullahu marada. Yang belajar yang nampak. Dua-dua maksudnya penyakit kan? Tapi kalau maradun, subjek, mubtada. Maradon, tadi dah bincang dengan ustaz. Dua dah kita dapat. Kalau kita nak cari fa'il pelaku-pelaku, biasa bentuknya marfu, dhammah, isim yang dhammah, Allahu. Kalau MB ni jawapan bagi apa? Zada. Allah tambah apa kepada orang-orang kafir? Allah tambah apa kepada humu, kepada mereka yang kafir? Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan maradah. Kan, menambahkan maradah. Menambahkan penyakit. Ya, maradah. Penyakit. Kenapa maradon ini mansub? Sebab
Maradhan warna kuning itu mansub fathah kerana dia maf'ulun bi. Objek bagi perbuatan tambah. Tambah apa? Zada. Tambah penyakit. Allah tambah penyakit, tuan-tuan. Ya. Dalam hati orang-orang kafir munafik itu dah ada penyakit. Ya. Lalu fazadahumullahu maradah. Allah tambahkan lagi. Waliyadzubillah. Ya, Allah tambahkan lagi penyakit dalam hati dan juga jiwa-jiwa orang-orang kafir. Ya, maka tuan-tuan dapat buat kesimpulan lah, ya. Kenapa kalimah Allah ini datang dengan dhamma, ya? Kenapa kalimah maradah datang dengan mansub, ya? Boleh fikir-fikir tuan-tuan, ulang-ulang, nanti boleh lihat-lihatlah balik kita punya kita kata perkongsian, kan, sebab alhamdulillah nanti ada recording, nanti tuan-tuan boleh tengok-tengok balik kan, lepas tu ulang-ulang, cek balik sejauh mana dah kita dah faham, macam itulah. Okey, jadi fi qulubihim maradun, dalam hati-hati dan juga jiwa-jiwa orang-orang kafir yang munafik terdapat maradun, penyakit, ya. Fazadahumullahu maradah, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menambahkan penyakit lagi, ya, kepada ataupun kepada orang-orang kafir itu. Ya, okey. Penyakit ni tuan-tuan maksudnya apa, ya? Penyakit kat sini maksudnya kerosakan, ya, kerosakan, keraguan. Maka Allah tambahkan lagi, ya. Allah tambahkan lagi. Mereka dah ada sifat meragukan, menafikan tu. Orang-orang kafir tu dah ada penyakit. Penyakit ni maksudnya sifat, kita kata ar-raib, ya, sifat keraguan. Ya, mereka dah memang meragukan segala apa yang Nabi bawa. Allah tambahkan lagi, ya, maradhan, keraguan yang baru, ditambahkan lagi pada keraguan yang lama yang ada pada hati-hati mereka tu. Macam itulah, ya, lebih kurang. Jadi kenapa tuan-tuan? Kerana setiap perbuatan itu, ya, setiap perbuatan itu akan dibalas dengan perbuatan serupa. Ya, setiap kerana apa? Kenapa, ya? Kenapa hati orang kafir itu dah ada penyakit? Allah tambahkan lagi kerana ulama berpandangan, tuan-tuan, ya, Allah tambahkan keraguan, ya, pada hati mereka itu, ya, kerana ya, mereka itu melakukan bermacam-macam maksiat, ya, mereka menafikan, maka sebenarnya dikatakan setiap perbuatan itu, ya, akan dibalas dengan perbuatan serupa. Ini satu bentuk tarbiyah kepada kita, tuan-tuan, ya. Maksudnya apa? Orang kafir itu dah ada, dia meragukan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dia tak percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dah ada penyakit keraguan tu. Dia meragukan setiap apa yang Nabi bawa. Maka Allah tambahkan lagi dengan yang serupakan. Tambahkan lagi sifat-sifat keraguan dalam diri mereka. Ya. Okey, baik. Jadi cukup untuk setakat itu. Ya. InsyaAllah minggu depan kita bercuti. Okey, nanti rasanya kita update lah dalam kita punya Telegram tu, dan tuan-tuan boleh nantikanlah, okey, kita punya recording, dan boleh cuba-cuba. Ya, kita dah belajar 4-5 tajuk hari ni. Tuan-tuan kalau baca Quran, dah perlulah kita ada usaha untuk kita tadabbur daripada aspek tadabbur lughawi, tadabbur bahasa. Biasa kita tadabbur makna je kan? Ni tadabbur bahasa. Begitu. Okey. Cukup untuk setakat itu. Kita akhirilah kelas kita dengan doa. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik wal asr. Innal insana lafi khusr. Alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin walhamdulillahirabbil alamin. Selamat berpuasa, tuan-tuan, ya, dan insya-Allah taala ada waktu kita akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Insya-Allah ada waktu lagi kita akan sambung.